Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa semua orang tak masuk kelas ni? Ke ada kelas sebelum ni baru habis? Ada kelas. Maybe Kelas dia orang tak ada line kot. Gangguan line. Tak, kamu semua line okey ke semua? Alhamdulillah okey. Saya duduk college. Yalah. Dah masuk college dah semua orang? Kejap. Tak tahu. Tak tahu. Okey, sekejap. So, ini adalah soalan assignment. Boleh ke kalau madam minta kamu semua pilih nampak tak madam present ni? Nampak madam. Kamu kena pilih semua setiap orang akan pilih setiap satu kumpulan 4 orang. Lepas tu buat group. Okey, buat group. Lepas tu buat group satu kumpulan 4 orang and then lepas tu boleh pilih soalan. So, ini adalah soalan-soalannya sebab ada 6 soalan je. Jadi Madam akan tambah. So, yang ni Madam akan terangkan pasal sprite the okey, pilih dulu group. Satu kumpulan 4 orang saja Okey, semua dah pilih ke ahli kumpulan? Okey, kalau dah pilih ahli kumpulan, bolehlah kiranya kamu semua macam tuliskan nama ahli kumpulan tu. Okey. So, Madam akan inilah describe the page. Okay. So, boleh pilih soalan. Dan soalan yang ke-8. Dah belajar kan? Media difahamkan kamu semua dah belajar. Betul tak? Dah belajar habis chapter 1, betul? Betul. Bagus. Kalau ni macam semangat sikit. Tadi Madam pergi kelas kenapa tak semangat je. Okay, janganlah kita kena semangat. Walau apa pun melanda, walau apa pun yang terjadi, walaupun kadang-kadang kita rasa dunia ni macam nak menghempap kita keep positif. Sebab bila kita ada semangat, nanti dia akan lagi, benda yang kita hadapi tu akan lagi jadi susah lah. Ya? Yang penting kita buat kerja, kita buat yang terbaik untuk diri kita. Okay, tiba-tiba Madam jadi macam bakal motivasi lah pula. Okay, topik 8.
Alright. Okay, Assalamualaikum semua. Semua dah masuk ke? Dah form group ke semua? Semua dah form group ke? Semua dah form group ke? Okeylah, cari-cari ahli group. Okey, so hari ini adalah soalan assignment untuk kamu semua. Kita akan mula hantar atau present. Tak apalah, jangan fikir yang tu dulu. Cumanya yang ni lah. Okey, soalan-soalannya. So satu kumpulan 4 ahli dan kamu kena apa orang kata, pilihlah soalan mana-mana yang dirasakan minat ke apa. Madam tidak menyuruhlah mana-mana kamu boleh bukan berebut. Ambil bincang dan mana-mana yang kamu rasa boleh ambil. Alright? Kelas. So the first question adalah berkenaan dengan fungsi yang di-Pertuan Agong sebagai Malaysian Head of State. Apakah fungsi yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara? Yang kedua, pergi kepada chapter 2 tentang so kamu boleh describe the ministries and the portfolio of Malaysian Cabinet 2021. Kita dapat lihat bagaimana corak kerajaan sentiasa berubah. Jadi kita nak kamu semua memahami apakah kementerian dan portfolio yang ada di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. And then yang ketiga, Dewan Rakyat is one house in Malaysian Parliament, discuss its membership, appointment and termination and issues. Dewan Rakyat adalah salah satu dewan lah dekat Parlimen Malaysia. Boleh discuss tentang keahlian dia, bagaimana dilantik dan bagaimana ianya boleh di-terminate ya. Yang keempat, perlembagaan. Perlembagaan Malaysia. Kalau kita tengok kat sini, Perlembagaan Malaysia telah ini lebih kepada kehakiman. So kat sini soalan ini nak suruh kamu semua bincangkan tentang bagaimana judiciary independence of judiciary Malaysia perlulah digaranti dalam Federal Constitution. Yang kelima pun agak menarik, memang menarik. 5 parti yang dominan di Malaysia. Kamu boleh nilaikan kelemahan dan kekuatan setiap parti ini. Yang keenam, Sisters in Islam as one of the interest groups in Malaysia. Bolehlah buat satu. Yang ketujuh, Madam nak tahu pasal election process di Malaysia. Dan yang ke-8, Madam nak tahu pasal Suruhanjaya Pilihan Raya. Ini adalah soalan-soalannya. Suka untuk Madam. Madam akan letak dalam satu dokumen. Nanti kamu boleh pilih ahli grup kan. Kejap. Word ni. Okey ke? Dah pilih-pilih ke? Silalah Madam bagi ruang untuk kamu kontak-kontak. Nak ahli mana apa semua. Ini soalan dia. So bolehlah nanti Madam akan bagi. Kejap. Semua okey ke ni? Diam je. Okey, Madam. Dah boleh, dah ada kawan dah. Kejap tengah bincang. Alright.
Punya. Ni kumpulan ni kamu semua kan? Ni ke grup semua? Ya, madam. Sorry lah, itu madam busy. Sebaik kalau kamu tak PM sangat. Okay. Modulnya tak siap lagi. Sekejap yang tengah. Okay, dah tak payah lah. Okay. Okay, tak apalah, nanti kamu pilih lah. Tapi inilah soalan-soalannya. Boleh ke Madam nak move kepada inilah soalan. Okay, Madam difahamkan kamu semua dah habis ya? Dah habis belajar chapter 1, betul ke? Betul, madam. Okay, faham Betul, ke? madam. Faham ke? Semua faham ke? Faham, madam. Faham, madam. Okay, kalau faham, jom kita jawab soalan ni. Madam akan panggil nama seorang-seorang. Faham tu gak, kan? Okay, soalan yang pertama. Government is A or B? Body exclusively exercise legitimate use of force in making regulations, and body of people that make and enforce law outside country. Which one is which? A or B? Yes. A. Okay, the answer is A. Okay, number 2. Why government must exist? Kenapa kerajaan kena wujud dalam sesebuah negara? Kenapa, kelas? A. To systemically, yes, very good. The answer is A. Very good. Okay, monarchy is A or B? A. Yes, rule by one. Very good. Okay. Yang keempat, why Malaysia practice limited monarchy? A or B? B. Yes, B. Kalau Melaka Sultanate, raja berkuasa mutlak. Okay, so itu memang kita. Tapi kerana kita dijajah oleh British, kuasa raja kita dikurangkan, dan itulah yang terjadi sekarang. Apabila kita ada Perdana Menteri dan yang di-Pertuan Agong. Kalau tak, kalau kita tak dijajah oleh British, sistem tu tak datang ke Malaysia, ke tanah Melayu lah. So the answer of number 4 is B. Okay, 2 types of monarchy. Mana dia? A or B? B. Yes, very good. Absolute monarchy and constitutional monarchy. Yang A tu limited monarchy and constitutional monarchy tu ianya lebih kepada, bukan lebih kepada, itu benda yang sama sebenarnya. Limited and constitutional monarchy is the same thing. Okay. Okay, limitless monarchy is, apa maksudnya? Limitless. Okay. Tiada. Limitless ni tiada terhad. So, limited. B. Raja mempunyai kuasa yang sangat tidak terhad. Sangat banyaklah di dalam jajahannya. Okay. Okay, number 7. One of the advantages of monarchy that has unlimited power is B. Apa jawapan dia? Okay. Kebaikannya adalah raja berkuasa sangat banyak dan position dia tu stabil. Okay. Okay, nombor 8. Arab Saudi mengamalkan
A or B? B. B. Yes, the answer is B, absolute monarchy. Very good. Okay. Number 9, constitutional monarchy can be defined as A. A. Power of monarchy is limited by the constitution. Power of monarch is limited by the government. Okay, so very good. The answer is A. Terang lagi bersuluh. Okay, one of the countries that practice constitutional monarchy, Indonesia or Britain, class? B. Britain. Yes, Britain. very good. Kita kalau nak buat pembandingan, British lah yang sama dengan kita ya. Is there any election in constitutional monarchy country? Ada pilihan raya tak dalam negara yang raja berperlembagaan? Yes or no? A. Yes. Yes, macam negara kita, walaupun yang di Pertuan Agong tidak melalui pilihan raya, tapi menteri-menteri kita, wakil-wakil rakyat kita itu susul galonnya dipilih melalui pilihan raya lah. What is the weakness of constitutional monarchy? A. Ruler has no power. A. Okay, very good. Okay, number 13. Republic is a government that the ruler is republic. Apa tu republic? Mana percaya kamu sebut? Presiden. A. Yes. No, B. Okay. Dalam republik ni dia tidak ada raja. Okay, dia tidak percaya pada sistem monarki. Dia nak siapa-siapa yang nak jadi pemimpin mestilah datangnya dari pilihan rakyat. Itu masuk republik. Dia sama maksud juga dengan demokrasi. Sebab tu kalau kamu tengok negara Republic of Singapore, Republic of Indonesia, itu adalah negara-negara yang dalam negara dia tidak ada raja. Okay, tak kisahlah macam kita banyak raja kan, Perdana Menteri pun ada. Ni tak ada raja. Okay, choose republic country, Singapore or Malaysia? Singapore. Yes, very good. Okay, parliamentary system is apa dia? Sistem berparlimen. A. Separation between head of state and head of government. Yes, okay, so kita ada head of state siapa dalam Malaysia? Yang di Pertuan Agong. Yes, very good. Head of government? Prime Minister. Yes, very good. Yes, very good. How Malaysia divide the administration between head of state and head of government? Okay, macam mana Malaysia ni membahagikan pentadbiran di antara head of state dengan head of government? So A or B? Cuba baca dan fahami betul-betul. A. B. A. B. A ke B? Head of state as symbol of unity while head of government exercise real power. Yes, the answer is A. Head of state ni dia sebagai simbol, dia ketua negara, ada istiadat. Tapi kalau nak kata hari-hari punya, yang buat pengumuman, yang membuat semua-semua ialah Perdana Menteri. So kamu kena faham antara dua ni, kena pandai bezakan kuasa agung dan kuasa Perdana Menteri. Ianya tak sama Okay. Below are responsibility of Prime Minister except di bawah adalah tanggungjawab seorang Perdana Menteri kecuali B. B Unity ni raja lah, sebab itulah kita tidak boleh bawa hal-hal politik kepada hal-hal parti politik kepada yang di Pertuan Agong, sebab yang di Pertuan Agong ni tidak, orang kata tidak favor ke mana-mana parti. And then sebab itulah kalau kamu tengok masjid dilarang untuk letak pasal apa-apa logo parti. Sebab kita pergi masjid, dan Islam tu sendiri adalah kalau untuk negeri-negeri yang tidak ada sultan, yang di Pertuan Agong yang memegang macam yang jaga bab agama Islam dalam negara. So kita tak nak masjid, institusi keagamaan ni dicemari dengan sentimen politik yang boleh memecah belahkan. So faham kan? So dia, baginda adalah simbol perpaduan negara. So Meda harap kamu faham lah Alright. Choose correct characteristic of parliamentary system. Okay, siapa berani jawab soalan ni? B. Yes. Okay, apa maksud fusion of power tu? Siapa ingat lagi? Kita dah belajar dah ni dalam PAD 120. Siapa ingat lagi? Dewan negara dengan Dewan rakyat tu dia ya ke?
Bukan. Dewan Negara dengan Dewan Rakyat itu dalam parlimen. Fusion of power ni bermaksud orang yang duduk dalam parlimen juga adalah orang yang duduk dalam kabinet. Faham tak? Cuba kita tengok contohnya Datuk Ismail Sabri adalah Perdana Menteri. Dia ketua eksekutif. Tetapi dalam masa yang sama dia juga adalah yang berhormat untuk Parlimen Bera. So, dia juga adalah ketua kepada eksekutif dan dia juga adalah ahli parlimen. Faham tak kelas? Maknanya masa buat undang-undang pun dia melaksanakan undang-undang pun dia pun terbabit. So this is very good sebenarnya sebab kalau kita membuat undang-undang dan kita melaksanakan undang-undang, kita akan faham dengan apa undang-undang yang buat. Tapi macam separation of powers, macam presidential system, orang lain yang buat undang-undang, orang lain yang laksanakan. Jadi macam mana kalau kita, orang tolong buat jadual study kita. Okay, pukul 8 sampai pukul ni. Mestilah macam tak berapa nak kena. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita yang kena tentukan. Tapi kebaikan dia adalah kalau kita buat sendiri undang-undang, kadang-kadang undang-undang tu semuanya nak favor pada kita. Macam inilah, itulah kebaikan dan keburukannya. Okey, nombor 19. Presidential System Practices. Apa? A. Separation of power. Yes, very good. A clear separation of power. Kalau Madam tanya apa itu separation of power, apa yang kamu akan jawab? Kalau Madam tanya apa itu separation of power? Legislatif. Maknanya legislatif, eksekutif dan judiciary adalah diduduki oleh semua orang yang berlainan. Maknanya tak adalah yang duduk dalam eksekutif pun duduk dalam legislatif, tak ada. Dia betul-betul different person. Macam fusion of power dia agak overlapping sikit. But in kedua-dua sistem ni, judiciary remain bebas. Dia tidak berada bersama menteri, dia tidak berada bersama wakil rakyat. Kenapa? Sebab judiciary ni dia kena, tu ada dalam soalan assignment tu, dia kena bebas. Kalau dia berkawan atau bersekali dengan tu, apabila ada apa-apa hal berbangkit, kalau dah itu kawan dia, dia akan jadi bias. Alright. Alright, yang seterusnya. How president is chosen in presidential system? Bagaimanakah presiden dipilih dalam sistem berpresiden? Nomination, dilantik ataupun pilihan raya? Madam nak tanya. A or B, nombor 20. B. No. Yes. Presiden dipilih oleh pilihan raya. Sebab itulah mereka kau-kau berkempen. Macam kita tak boleh nak pilih Perdana Menteri kita. Okay, macam presiden mereka ada dua pilihan raya. Satu untuk memilih ahli kongres macam parlimen lah. Dan satu lagi akan ada lagi satu pilihan raya untuk memilih presiden. So dua pilihan raya dalam sistem berpresiden. Alright? Tu kan boleh baca-baca lah macam mana Trump, macam mana Biden, macam mana mereka memenangi pilihan raya. Sebab mereka memang sangat terbuka, berkempen apa semua. Ya. In presidential system, head of government is also head of the state. Head of government is president and head of state is monarch. Okay. Nombor 21 apa jawapan dia? A. Okay, betul. Presidential system dia tidak ada raja, so dia lah ketua negara dan dia juga ketua kerajaan. Okay. There are two methods to classify government power, which are dua method untuk classify government power, untuk mengelaskan kuasa kerajaan, iaitu apa dia? B, territorial aspect and function aspect. Kalau kamu boleh tengok dalam nota Madam, ada ya. Okay, unitary government adalah, okay, apa ni unitary government? A. Yes. Dia centralizekan semua kuasa dia pada central government. Yang ni sesuai untuk negara-negara kecil macam Singapura. Dia tak payah ada kerajaan pusat, kerajaan negeri macam kita. Okay, macam US. Siapa tahu US ada berapa buah negeri? Dia besar kan? Berapa? Siapa tahu? Kalau Malaysia ada 13 buah negeri, US berapa buah negeri? Madam nak tanya. Kita 13 pun rasa besar kan. Madam macam tak pernah pergi Sabah kan. Sarawak pun sekali tu pun dah tua-tua baru pergi. Okay. US ada 53 buah negeri. Dia tak bolehlah buat berpusat. Dia kena terpancar iaitu federal government lah sebab macam Singapura tak apa dekat. Orang kata round sehari pun siap dah. So
Unitary government adalah yang memusatkan kuasa kepada kerajaan pusat. Okey, nombor 24. Negara yang mengamalkan sistem berpusat ni, Malaysia or Singapura kelas? Singapura. Singapura. Malaysia tak, kita ada kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Dan kedua-dua kerajaan ni dia ada tugasan dia masing-masing. Madam bagi contoh. Macam air. Setiap negeri dia menguruskan air dia sendiri. Okey, tapi untuk elektrik, kerajaan pusat yang jaga. Sebab tu kita ada Kementerian Tenaga Komunikasi. Semua tu. Itu bermaksud bila yang ada kementerian itulah kerja-kerja yang kerajaan pusat jaga. Kalau kita sebenarnya tidak berapa didedahkan dengan kerajaan negeri. Tapi kalau kita boleh buat lawatan atau kalau kamu bolehlah, okey, pergi ke kerajaan negeri Kelantan. So sebenarnya dia ada exco dia, okey, yang cara hal-hal dalam negeri pula. Dan dia ada perlembagaan dia sendiri sebenarnya setiap kerajaan negeri tu. Tetapi perlembagaan di kerajaan negeri tidak boleh konflik ataupun tidak sama ataupun orang kata berbeza daripada kerajaan pusat. Okey, bukan maksud perlembagaan persekutuan lah. Bukan tak sama. Contohnya maknanya kalau kerajaan perlembagaan kita kata Islam adalah agama rasmi, tak boleh perlembagaan di negeri lain cakap Islam bukan agama rasmi. Dia dah jadi konflik. Okey. Okey, nombor 25. In unitary system, the government may at any time the boundaries of local units abolish or delegate. Apa dia? Dalam sistem unitary, kerajaan boleh bila-bila masa dia boleh abolish the boundaries of local units. Okey, maknanya okey. Macam kita kan, kita ada Kelantan, Pahang apa semua. Okey, setiap ni ada kerajaan dia. Tetapi untuk negara yang kecil macam unitary, maybe dia boleh masukkan je. Kalau dia ada negeri A, negeri B, disekalikan je, boleh. Sebab kerajaan pusat dia tu very, very powerful. Right? Okay, unitary system. Meda rasa korang macam diam sebab korang macam dah tak tahu sangat. Betul ke kelas? Betul, Madam. Okay. Samalah juga macam kelas tadi. Lagi awal lagi dia diamnya. Dia tanya semua macam tak boleh nak jawab sangat. Okay. Madam dah bagi modul ni. Madam dah bagi ke belum modul ni? Dah, Madam. Okay. Boleh ke kalau kamu semua buat soalan daripada nombor 1 sampai soalan 50, buat je ni je. Tutorial week 3 ataupun tutorial chapter 1, 1A, 2B. Boleh ke buat sambil-sambil study? Sebab Madam kamu dah diam. So kalau Madam duk bercakap pun kamu masih lagi tidak faham. So kamu perlu study lah maksudnya. Faham tak? Kamu kena buat latihan supaya tidaklah Madam bercakap seorang dan kamu lebih faham. Okay, so Madam rasa Madam kena beri ruang lah kepada kamu semua untuk buat dulu soalan nombor 1 sampai berapa? Soalan nombor 50. Buat tak payah salin soalan, buat tengok modul, jawab. Tengok modul, jawab. Tengok soalan, jawab. Tulis 1A ke 1B ke apa ke. Boleh ke kelas? Boleh, Madam. Jangan lupa pilih kawan untuk group assignment dan pilih soalan. Kita dah ada 8 soalan. InsyaAllah cukup 7 darab 4, 28. Okay. So, Madam tinggalkan kamu dengan 2 tugasan iaitu memilih, membuat pasal assignment, buat group dan juga pilih soalan. Dan yang kedua, Madam nak kamu jawab 50 soalan objektif. Okay. Ada 2 je. Pilihlah supaya boleh study sikit-sikit. Boleh ke? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Okay. Okay semua, selamat membuat soalan. Okay, Madam bagi due sampai minggu depan lah. Bila Madam nak discuss balik, semua dah boleh buat. Okay, dah buat. Okay semua, boleh? Boleh, Madam. Boleh. Alright, so tamatlah kelas kita pada hari ini buat soalan. Okay semua ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Madam. Thank you, Madam. Alright.